يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Kita kekuatan untuk amal atas segala ilmu yang kita ketahui. Okey. Muka surat 77. Betul. Ini Ustaz, kelebihan memiliki anak perempuan Ustaz. Betul Ustaz? Kat mana? Kelebihan memiliki anak perempuan. Yang tu saya. Barang siapa ada baginya tu. Betul Ustaz. Sabda Nabi. Itulah. Dan lagi. Tengok. Oh, tu itu sebab tu kita tak ada Ustaz. Kita tak ada. Oh, tak ada kitab. Allah. Sorry. Tapi orang tulis Ustaz. Kitab kita sudah dihanyut banjir. Tak apa. Muka surat 77 Ustaz. Ini lah. Nampak slide tak? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang tak payah buka mic, tapi semua orang kena selawat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak payah buka mic, tapi selawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara belajar. Itu cara belajar. Bila kita Rasulullah, walaupun tak cakap Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cakap Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ada baginya seorang anak perempuan, maka diajarinya. Nya siapa tu? Anak perempuan. Anak perempuan. Barang siapa ada baginya. Nya siapa? Seorang lelaki. Ibu bapa. Bukan lelaki, perempuan sama. Ibu bapa lah. Barang siapa ada bagi ibu bapa itu seorang anak perempuan, maka diajarinya anak perempuan itu akan dia adab. Adabnya apa? Adab apa? Cara nak semayang. Adab nak semayang macam mana? Cara berpakaian. Adab berpakaian macam mana? Cara nak makan. Adab nak makan macam mana? Diajar akan dia. Anak perempuan tu. Lepas tu, dia ajar adab. Lepas tu, ajar adab. Adab ni termasuklah semua-semua. Adab sembahyang, adab berwudu, adab apa-apa. Adab sabar, adab syukur. Apa-apa kebaikan. Dua, dia kena buat apa? Beri makan. Akan dia. Memperbaikkan ia akan makanannya. Maknanya, apa maksud dia? Beri makan yang halal dan baik. Halal dan thayyibah. Ni yang kata halal dan thayyibah tu. Mengajar ia akan adab kebaikan. Dan menyempurna di atasnya akan segala nikmat yang menyempurnakan Allah Ta'ala atasnya.
Jadi maknanya ditanggung budak ni lah. Ditanggung budak ni. Ditanggung budak ni. Maknanya menyempurnakan ia, orang itu, atasnya, membaikkan ia akan makanannya. Maknanya mak bapak ni bagi dia makanan yang baik, yang halal, sumbernya halal, dan menyempurnakan ia atasnya daripada segala nikmat dan segala apa-apa nikmat yang Allah beri pada dia. Dia kongsi dengan anak-anak dia, pakaian, apa semua tu. Lepas tu dia bersyukur dia dapat anak yang baik. Tu nama dia menyempurnakan nikmat. Okey, yang tiga. Nescaya apa? Apa nescaya? Pasti. Pasti adalah anak perempuan itu pada kanannya dan pada kirinya memelihara ia akan dia daripada neraka hingga masuk syurga. Maka anak-anak ini akan, maka dia kata apa? Terpelihara dah ia. Terpelihara ibu bapa itu daripada neraka dan masuk ia akan syurga. Dia kata siapa ada seorang anak perempuan. Ini seorang. Kalau dua orang, lagilah besar pahala. Kenapa Rasulullah cakap macam ni? Sebab orang jahiliah dulu, dia bunuh anak perempuan. Pada dia malu dapat anak perempuan ni. Selama jahiliah dulu, anak perempuan ni dijadikan bahan seks je. Dijadikan bahan seks je. Jadi malu mereka anak perempuan dibunuh yang anak perempuan ni hidup. Dibunuh anak perempuan ni hidup. Jadi zaman datangnya Islam itu, Rasulullah menceritakan apakah kelebihan memiliki anak perempuan ni. Itu dia ceritakan gitu tu. Jadi kalau ada anak perempuan, ada jalan untuk masuk syurga. Tapi kena buat apa? Kena buat benda ni. Ajar dia adab, bagi dia makan, dia elok. Makanan jangan makanan yang haram. Ajar dia adab, nasihat dia perlahan-lahan, sabar. Kalau dia melawan ke apa, sabarlah banyak-banyak. Apa? Moga-moga dengan sabar tu Allah Ta'ala akan beri pada ibu bapa ni syurga. Bela anak je. Mau buat apa pun. Bela anak je. Beri makan dengan baik. Sayangi dia dengan baik. Sempurnakan segala nikmat-nikmat dengan baik. Ajar dia dengan baik. Cukuplah nanti. Jadi benteng untuk bapak tu. Benteng daripada apa? Benteng daripada neraka. Tu rugi tak kahwin. Itu rugi tak kahwin. Jadi kalau orang bukan Islam dia suka anak lelaki. Tak salah lah anak lelaki dan perempuan tak apa. Dia suka anak lelaki. Padahal anak lelaki pun ada kelebihan dia, anak perempuan pun ada kelebihan dia. Jadi bila dapat anak perempuan ni nak kena jaga semua-semua dia. Dia punya adab-adab, dia punya aurat nak kena jaga lah. Daripada kecil nak kena jaga. Elok kalau dah 2-3 tahun tu pakaikan tudung.
pakaikan tudung. Supaya kita dikatakan mengajar anak ni adab bila kecil. Kalau umur 13 tahun nak suruh pakai tudung, dia pakailah juga tudung. Tapi pakai tudung macam tak pakai tudung lah. Kan daripada tukar agama dia buka. Nanti dia dah dewasa, nanti dah balik, lagi menakutkan apa. Pupu dia datang tak pakai tudung. Jadi, yang bimbangnya, kita dikatakan tidak mengajar dia adab. Beri makan. Dia anak ni, kalau sekarang nak beri makan, dia rasa bibi yang boleh buat. Orang gaji yang boleh buat. Masak-masak lagi makan. Tapi yang payah nak buat ni jaga adab. Ajar adab, jaga adab, nasihat. Ini yang payah nak buat. Yang payah itulah nanti Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Apa dia? Dimasukkan ia ke dalam syurga kerana dia telah mengajar adab kepada anak perempuan dia. Dia telah beri makan yang halal dan baik kepada anak perempuan dia. Dan dia telah menyempurnakan segala nikmat. Menyempurnakan segala nikmat itu masuk bersyukur. Nikmat itu yang sempurna. Habis diterima dan digunakan dengan baik. Apa maksud sempurna ni? Ni. Catat ni lah. Dapat nikmat, gunakan pada jalan yang Allah redha. Dan syukur atas segala nikmat yang diterima. Itu maknanya menyempurnakan nikmat. Ini 3. Kita catat lah. Sini. Syukur dan gunakan pada jalan Allah redha. Itu masalah apa tu? Menyempurnakan nikmat. Dan seterusnya Nabi SAW bersabda, tiada daripada seorang diberi rezeki akan 2 anak perempuan, maka memberi kebajikan keduanya itu. Selagi selama bertaulan keduanya itu dengan dia, melainkan memasukkan oleh keduanya itu dia ke dalam syurga. Sama jugalah. Ini seorang. Yang ni 2 orang. Sama juga. Dia ada 2 anak perempuan. Selagi dia jaga kebajikan anak ni, apa maksud jaga kebajikan? Lagi dia beri makan orang ni, budak ni. Lagi dia mengajar adab pada anak ni. Lagi dia memerhatikan segala benda-benda agar dia buat benda yang baik pada anak ni. Maka dikatakan memasukkan oleh keduanya. 2 ni maksudnya apa? Anak perempuan itu, dia mak bapak ni ke dalam syurga. Rasulullah kata lagi apa? Barang siapa ada baginya 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, adik-beradik, maka memberi kebajikan ia kepada keduanya selama bertaulan keduanya itu dengan dia. Selagilah benda tu nanti dia tanggung, dia ada dengan dia apa, nescaya adalah aku dan dia dalam syurga seperti kedua-dua ini. Dan memperwajakkan ia antara sekalian jari tangan yang mulia. Rasulullah kata siapa ada anak perempuan 2 orang, dia jaga dia elok, dia ajar adab, dia beri makan. Rasulullah kata aku dengan dia dalam syurga macam ni. Maknanya dekat dengan Nabi. Dalam syurga dekat dengan Nabi. Itu 2 anak perempuan. 1 anak perempuan dia masuk sama bapak dia dalam syurga. Dengan syarat kena ajar dia. Tapi kalau tak ajar dia, dia keluar rumah pakai seluar ketat. Ni berat. Ini bukan berat. Ini bala. Ini sangat berat. Kita tak ajar dia.
Dan kita pula yang kecil-kecil ajarkan dia pakai seluar ketat. Ajarkan dia menari. Kita pula bangga anak aku ni, oh pandai menari, oh ni, oh, masuk sekolah, menari dapat nombor 1, kata. Ni bukan anak tu bawa masuk surga. Ini anak ni bawa masuk Jahannam. Bawa masuk neraka Jahannam. Ada orang macam ni tak sedar. Biarkan anak dia yang gitu. Anak dia masuk tuan tarian, dia sokong, dia support. Tak tutup aurat dia gitu, dia support. Anak dia masuk tuan dengan break dance, dia support. Dia suruh pula kawan suruh like anak dia kat YouTube. Macam mana kawan nak like? Gunalah dia sikit. Betul. Dia kata kalau lagi banyak like, dia menang pertandingan. Kalau dia bernasyid ke, boleh kita like. Betul tak? Ini dia menyanyi menari. Dia tiru gaya Michael Jackson lah, apa benda semua lah. Lepas tu dia masuk dalam grup, suruh like. Macam mana nak suruh like? Kan kita nak suka apa dia buat. Dia buat salah. Dia buat salah. Walaupun budak-budak. Tak boleh kita galakkan. Pula. Kalau dia baca Quran, kita like, tak apalah. Dia masuk apa benda pertandingan, apa dah peringkat negeri ke, peringkat negara, peringkat antarabangsa. Siapa dapat banyak like, dia menang. Kita pula pergi dan. D-O-N-E. Dah. Dan. Mana dah like lah. Gunalah ni sikit lah. Kau sokong apa tu? Kita diam je dah. Kalau kita cakap kan jadi bergaduh kan. Benda ni asal dia. Saya keluar Quran pun tak apa. Asal dia kita tahu tu tak. Anak dia buat tu benda bukan benda yang baik. Alah dia kata sekat menari. Benda tak baik lah. Tak kira sekat menari ke sekat apa. Jangan nak bertahankan. Kau nak buat, kau buat. Jangan ajak orang sokong kau. Ini saya pernah tengok pelik-pelik Dengar ke? Dengar Ustaz. Nampak tak orang buat? Dengar Ustaz. Nampak orang buat tak? Pasal tak orang buat? Loud and clear. Pasal tak orang buat? Ada orang buat. Saya nak tanya Ustaz, sekiranya kita menjaga anak perempuan dan itu adalah anak tiri kita, adakah kita mendapat kebaikan ini semua yang disebutkan ni, yang dalam skill ni lah? Itu Dia sahaja. kata dia cakap ni anak kandung. Dia cakap anak diri. Dalam kitab ni dia kata anak kita. Anak kita lah. Anak kita yang lahir dia perut kita. Anak tiri saya tak tahu. Tapi yang dikatakan anak kita. Atau adik-beradik perempuan kita. Dia kata gitu. Lepas tu kecil-kecil ajarkan pakai tutup aurat. Kecil-kecil kita ikhtiar lah. Kita usaha. Kita usaha supaya hidayah ni datang kat dia. Taufik ni dia dapat. Tapi usaha ni dari kecil. Tak boleh dah besar lah. 18 tahun nak suruh tutup aurat agak payah lah. Kecuali rezeki dia masuk universiti, dia jumpa kakak-kakak yang baik ke, mereka ada usrah, ni ada peluang untuk dia berubah. Tapi kalau dia masuk sana, dia jumpa ke kawan yang macam dia, payah sikit lah. Payah sikit. Lepas tu kerja, dia jumpa pula kawan macam dia, payah sikit. Akhirnya, dia jahil dia mati. Ini benda betul. Ini benda yang kita tengok daripada hasil pengalaman kita dan pengalaman orang lain. Lepas tu Allah Ta'ala mengajarkan syurga kepada mereka yang boleh jaga anak perempuan dia elok. Kecil-kecil ajar dia, 6-7 tahun ajar dia. Bila lelaki datang rumah, ajar dia pakai tudung. Nanti dah besar dia biasalah. Oh ni orang luar ni pakai tudung. Itulah. Jangan ajar dia pakai seluar ketat. Jangan biarkan dia menari. Masuk pertandingan menyanyi. Masuk pertandingan menari. Pakai kostum yang bukan-bukan. Masuk pertandingan tarian lagu 60-an. Ini yang orang buat ni. Lepas tu, dia very proud. Dia kata anak dia talented. Talented pada benda tak baik ni yang tak bagus. Dia ada talented pada benda yang elok. Dia talented pada benda yang tak baik.
Jangan biar anak perempuan tu pakai macam lelaki. Saya dulu dengan isteri saya, memang kami tak pernah pakaikan anak kami seluar. Anak perempuan. Ha. Tak pernah pakaikan seluar. Cuma di sekolah, kalau agama, dia kena pakai tracksuit. Saya selalu pakai besar. Ada aktiviti yang tu lain. Tapi kecil-kecil, kita tak pernah pakaikan seluar jean ke benda ke, saya tak bagi. Kenapa? Kita bimbang tengok yang apa yang berlaku sekarang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jangan biar dia keluar dengan tunang dia, pergi mana, gitu, jumpa, dating, tengok wayang, apa. Ni sangat menakutkan lah. Kalau dalam situ, elok. Nasihat dia, kahwin. Macam mana pantun tu? Wah, ingat tak pantun tu? Pantun mana Zat? Dulu lah pasal couple-couple ni, apa pantun saya cakap tu? Buah apple, buah oren. Apa? Sambung ni? Tak nampak, tak pasal wujud. Buah apple, buah oren. Couple kahwin je. Dari couple, elok kahwin. Tahu dia ada kawan aja, cuba uruskan kahwinan dia. Walaupun dia tengah belajar, kahwin aja. Kenapa? Tak nak dia terjebak benda-benda yang sangat menyebabkan nanti hati mak bapak dia sebab. Kenapa? Dia dah terjebak. Ini yang kita bimbang lah. Ini yang kita bimbang. Okey, sabar ya. Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau yang couple ni Ustaz kan, kalau yang perempuan tu dia bawa mahram dia macam mana Ustaz? Boleh ke Ustaz? Bawa mahram? Bawa mahram keluar sekali. Tu ada balik dia. Tak apa lah. Kalau kawan-kawan perempuan dia bawa keluar sama-sama, boleh ke Ustaz? Tu tak boleh lah. Saya tahu dia tengok adik. Memang gitulah. Betul kan? Gitu kan? Dating tapi bawa adik. Bawa kawan kosmet ke? Kosmet. Tak kira apa mate lah. Dating bawa adik. Kan orang buat gitu kan? Dia dating tapi dia bawa adik dia. Tapi dia jumpa lelaki tapi dia bawa adik dia. Boleh ke? Atau sama dating pun tak boleh. Ustaz, bawa mak ke abang pun tak boleh Ustaz? Tak boleh, mak ni bersubahat lah. Ustaz, nak beli barang kahwin Ustaz. Yang kahwin beli lah sendiri. Kau beli barang aku beli barang kau. Apa sangat? Tukar. Betul. Ustaz, kalau dia datang perkenalkan macam mana pula? Perkenalkan Tak rumah. Tak rumah. kat rumah lah. Macam saya sebahat tak? Kalau dia dah jumpa kat luar, kita berusaha lah. Kat dalam rumah. Dia datang bawa perkenalkan dalam rumah. Kat rumah tak apa perkenalkan. So dia boleh. bawa mak bapak dia. Jangan tak orang. Atas orang Perempuan- boleh. Ini perempuan datang ke orang, kenalkan diri. Orang Melayu kan tak diajar gitu kan. Yelah. Katanya perempuan Melayu ni dia penuh dengan malu. Betul tak? Dia penuh dengan malu. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Diana tanya apa? Ustaz, macam kalau kita anak kita kecil kan, kita rasa kita dah try to bagi foundation yang terbaik untuk dia lah. Jadi sampai umur berapa yang kita boleh lepaskan dia? Lepas tu yang kedua, soalan sambungan, let's say macam saya umur 30-an, kalau dulu mungkin mak bapak saya tak ajar, tak buat apa yang disenaraikan, tapi sekarang mungkin kita dah jadi yang lebih baik. Adakah mak bapak kita dapat semua kebaikan yang dinyatakan tu Ustaz sekarang? Dapat kebaikan tu bila mak bapak tu didik. Ini dikatakan ajar adab kan dalam slide ni kan. Ajar adab. Kalau mak bapak tak ajar adab tak dapat lah. Jadi yang dikatakan dia diberi syurga pada bila dia ada anak perempuan, bila dia ajar adab. Kalau mak bapak kecil-kecil tak ajar adab, orang lain bela, orang lain bagi makan, habis dia nak claim apa benda kebaikan daripada anak tu. Uji akal pun tak boleh pakai. Betul tak?
Kau tak bela budak ni. Bawa anak kau pergi orang lain jaga. Lepas tu bila budak ni baik kau kata anak kau. Memang anak kau. Tapi kau nak claim apa kebaikan tu tak boleh lah. Lepas tu kelebihan dia anak perempuan ni, jaga, susah payah jaga. Mungkin kita tegur dia, dia melawan. Susah payah nak sabar dengan dia ni macam-macam. Emosi dia yang tak menentu kadang-kadang. Perempuan, kadang-kadang dia tak nak dengar cakap kita. Kadang-kadang dia dengar cakap kita. Kadang-kadang dia kata cakap dia betul. Dan kita ni puas lah tarik. Kepayahan itulah, beri dia makan. Kepayahan itulah yang Allah ganjari. Kalau anak tu kita cakap diikut, itu bukan anak perempuan, itu robot. Jadi kepayahan, kesabaran itulah yang diganjari oleh Allah. Kerja kita dari kecil. Ini penting dari kecil. Kalau kita dah silap, kecil dulu kita tak ajar dia, dah besar nanti, dia buat masalah kat kita, itulah dikatakan kifarah dosa pada kita. Kenapa kecil-kecil kita tak didik dia? Kita tak didik dia. Kita tak didik dia. Mungkin kita sibuk dengan kerja atau kita rasa benda ni tak penting bagi dia. Dia kecil lagi. Kita kata tak penting. Budak tu dah 7-8 tahun pun tak pakai dengan tudung. Kenapa tak pakai tudung? Sebab masa sebelum tu tak pakai tudung. Bila dia dah sekolah, dia dah tahu, dia dah rasa selesa tak selesa, dia tak akan pakai tudung. Dia panas. Tapi kalau dah kebiasaan yang kecil, kuranglah ketidakselesaan tu, dia mudah nak ikut. Kalau terangkanlah dia kenapa boleh kena pakai tudung, kenapa gini, kenapa begitu, dengan cara bahasa yang boleh faham. Moga-moga Allah idea kita buat gitu. Payah, memanglah payah. Pedih, memanglah pedih. Penat, memanglah penat. Kenapa? Nak dapat syurga. Betul? Nizar, tanya. Betul Ustaz. Ustaz, yang umur tadi tu Ustaz? Umur apa? Umur kita boleh lepaskan. Tak ada umur yang boleh lepaskan dia. Okey. Lagi dia anak kita, selagi tu dia dah kahwin sekalipun, kalau kita kena tegur. Saya anak saya dah tua dah tegur. Betul? Saya anak saya, umur 30 lebih, anak 4, anak 3, saya tegur. Saya lagi ke saya tegur. Sebab apa? Dia anak kita. Kalau kita nampak dia masih kecil, kita tegur. Semayang lewat, kita tegur. Jangan saya lewat. Buat apa ni? Pukul 3 bagaimana Zuhur, saya tegur. Atau tengah semayang, saya tengok laju. Walaupun ada tumak-ninah, laju. Tengah semayang, saya tegur. Jangan saya laju ke? Saya hati langsung. Dia cakap. Tanya anak saya. Kenapa? Kita responsible untuk jaga, untuk ajar dia adab. Dia nak terima, dia tak nak terima, dia nak ikut, dia tak nak ikut. Itu bukan soal kita. Bila dia tak terima, dia tak ikut, maka adabnya, hakikatnya, Allah juga yang jadikan gitu. Tapi adab dia, kita mesti kata, kita ni cakap hati kita tak cukup kuat untuk tarik hati pada kebaikan. Itu adab dia. Maksudnya kita yang tak pandai dakwah. Kita yang tak pandai tujuk dia. Kita yang silap. Kita yang tak ajar dia kecil. Kita yang tak ambil berat. Kita yang sibuk dengan hal lain. Adabnya kita kesalahan dari kita. Tapi hakikat dia, Allah yang tentukan. Ustaz, boleh tanya? Macam kalau memang kadang-kadang saya ada tegur macam anak lelaki kan tengah semayang, kadang-kadang dia laju. Jadi maksudnya kalau kita tegur dia masa semayang tu tak dosa ya Ustaz? Pasal itu macam ganggu solat dia kan, tumpuan dia. Tak apa. Kalau dia tumpu, dia tak laju. Betul tak? Ya, Sebab dia laju. anak lelaki ni memang Biasa. itulah satu. Dia memang nak cepat je. Memang, apa pun cepat. Dia tak cepat, dia tengok TV, tu tak cepat. Bukan anak lelaki je, semua gitu. Bukan anak lelaki je, bapak lelaki pun sama. Datuk lelaki pun sama. Kalau dia tak hati semayang dia, memang cepat. Memang dia laju. Jadi, kita ni, dalam keadaan kena pandai tak boleh nak marah 24 jam, tak boleh juga. Adalah cara dia yang kita faham mengikut watak dia lah. Cara kita bercakap dengan watak dia. Kalau anak perempuan pun sama. Tapi janganlah risau, jangan bimbang. Kenapa? Allah telah menjadikan ganjaran. Apa ganjaran dia?
Mereka ni lah nanti hasil didikan kita. Kita ajar dia adab, kita beri dia makan, kita sempurnakan nikmat, nanti Allah Ta'ala akan beri syurga atas didikan kita kepada anak perempuan. Satu anak perempuan, dua anak perempuan, dia akan dekat dengan syurga dengan Rasulullah. Okay. Barang siapa ada baginya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, adik-beradik perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka itu. Susah dia, kita sabar. Susah didik dia, kita sabar. Dan atas kedugaan mereka itu dan kesukaan mereka itu, mereka suka, kita suka. Mereka duka, kita duka. 3 anak perempuan. Rasulullah sebut bilangan ni. 1, 2, 3. Nescaya memasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Akan mereka itu. Mereka tu apa? Mak bapak dia. Mak bapak dia. Maka sahabat-sahabat ni dengar 3 anak perempuan. Dia tanya Rasulullah, seorang lelaki. Kalau 2 macam mana? Adakah sedemikian itu? Maka Rasulullah kata, 2 juga seperti itu. Ada orang tanya, aku ada seorang je anak perempuan. Muka surat 99. Ya Rasulullah, adakah seperti itu juga? Maka Rasulullah kata apa? Atau seorang anak perempuan seperti itu juga. Tak kira dah maknanya Rasulullah kata, engkau ada 1 anak perempuan, engkau ada 2 anak perempuan, engkau ada 3 anak perempuan ke, engkau sabar dengan mereka. Mereka gembira, engkau gembira. Mereka sedih, engkau sedih. Maknanya engkau sabarlah dengan apa juga emosi yang mereka ada. Jangan dia gembira, kita bersedih. Dia bersedih, kita ketawa. Tak boleh lah gitu. Maknanya kita ikut emosi dia, kita nasihat baik-baik, kita doakan dia baik-baik, kita beri dia makan baik-baik. Kalau dia murung, kita nasihatkan dia, doakan dia. Ajar dia baca-baca ayat-ayat yang boleh menggembirakan dia. Ajak dia istighfar sama-sama. Sabar. Sangat sabar. Sampai mana? Sampai kita mati. Dia dah putus asa lah. Doakan dia. Cakap baik-baik dengan dia. Ada masa kena tegas. Tapi tak boleh tegas selalu. Remaja ni kita pun faham. Dia bukan budak-budak kecil. Dia ada cara emosi dia yang kita kena kawal. Kalau perlu beralah, kita beralah, tak apa. Kenapa? Demi menyelamatkan dia daripada terjun dalam api neraka. Kenapa? Mak bapak dia pun tak tahu nasib dia kat sana. Betul tak? Kita sendiri tak tahu nasib kita kat sana. Tapi apa yang janji Allah, orang beriman dan beramal soleh akan diberi syurga. Ini kita yakin. Kita mesti yakin. Kenapa? Allah itu tidak mungkin pada dirinya akan janji. Tak boleh cakap macam ni. Aku ajar anak aku perempuan, aku beri dia makan semua, aku sempurnakan nikmat dia. Kalau Allah tak bagi aku masuk syurga, tak masuk syurga aku. Tak. Ini janji Allah. Faham tak? Ini janji Allah. Melalui lidah Rasulullah yang tidak menipu. Rasulullah ni tidak tipu. Ini janji Allah. Kita kerja kita buat. Dan kita yakin. Apa Allah cakap ni, apa Allah firman ni, apa Allah janji ni, dia tak mungkir. Dia tak mungkir. Adanya dia firman sendiri daripada Quran, adanya dijadikan hadis kursi, adanya dikatakan Rasulullah beritahu dan Rasulullah jelaskan lagi. Tak apa ada anak perempuan, seorang ke, 2 ke, 3 ke, sabar dia akan anak-anak ini. Ni tak sabar. Bantai, pukul, belasah, halau. Tak sabar tak sabar. Ustaz, kalau anak perempuan kita dah kahwin, macam mana tanggungjawab ibu bapa, Ustaz? Ibu bapa masih boleh tegur. Ya. Oh, bukan kita ingat tanggungjawab suami dia lah. Tak. Oh. Masih boleh tegur, nak tegur lah.
Lepas tu nak pastikan suami dia ni orang elok. Supaya dia sambung apa kita ajar anak kita. Betul tak? Kalau suami kita lah, orang tak elok, macam mana nak sambung apa kita ajar pada anak kita? Betul tak? Suami dia orang tak elok. Perangai pelik-pelik. Perangai pelik-pelik. Selalunya kalau, tu orang kata lah, isteri perempuan yang baik ni untuk suami yang baik. Selalunya perkataan tu betul lah. Lepas tu, nak cari suami yang baik ni, anak-anak ni mesti prepare diri dia keadaan baik. Maka Allah hantarkan suami yang baik. Kalau anak-anak ni lebih kurang, memang dapat suami lebih kurang. Betul tak? Begitulah. Itulah kesesuaian dia. Ustaz, yang cakap dalam ni kan dia kata 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan. Sekiranya macam orang tu tak ada anak perempuan, maknanya 2 saudara perempuan pun dah memadai Ustaz. Adik-beradik. Yelah, maksudnya adik-beradik lah. Adik-beradik. Jagalah adik-beradik kita. Macam mana yang dikatakan Pak tadi tu lah. Ini sama saudara atau anak yang perempuan. Kita ada adik-beradik kita susah, perempuan, tolonglah dia. Tolong dia. Lepas tu, nasihatlah dia kalau boleh nasihat. Tapi lagi senang nasihat adik lah daripada nasihat kakak. Ni biasa lah ni. Betul tak? Kakak ni dah tua, lagi payah nak berubah. Lepas tu Rasulullah ada sebut dalam signal kan. Signal apa? Hadis ni. Dia kata orang yang dah berumur 40 ni 38. Renda masih. Kebaikannya tidak mengasihi kejahatan. Rasulullah sebut satu perkataan dia. Bersedia dalam masuk neraka. Kenapa? Kalau dah 40, tak berubah payah. Payah. Bukan tak boleh. Payah. Perkataan tu yang payah tu. Rasulullah kata kalau dah 40 tahun, pasti lagi bergelumang dengan dosa. Kebaikan sikit, kejahatan dia banyak. Rasulullah kata apa? Bersedia dah masuk neraka. Itu ayat walad tu nasihat pertama. Itu warning yang sangat menakutkan. Lepas tu kalau 40 lebih ni payah nak berubah. Kenapa? Dah jadi kebiasaan dia daripada dulu, dia buat pun tak baik. Lepas tu orang kalau 40 lebih baru nak semayang, 50 lebih baru nak semayang. Dia semayang. Kadang-kadang dia akan terlepas-terlepas juga untuk semayang. Kadang-kadang dia semayang 5 minggu, 4-6 minggu, tak semayang balik. Pun banyak juga berlaku gini. Kenapa? Payah. Bukan tak boleh. Payah. Jadi orang yang 40 tahun ke atas ni, kau nak berubah, dia kena kerja keras. Dia kena kerja kuat. Dia kena mujahadah dia kuat. Baru dia boleh berubah. Tapi kalau bawah 40 tahun tu, ruang dia masih luas. Ruang dia masih luas. Tapi, bukan maknanya dia kena tunggu 40 tahun. Ni salah. Lepas tu, kita ni, apa kunci dia ni, moga-moga Allah bagi kita sabar lah. Sabar dan didik. Jangan tanya soalan Ustaz, kenapa anak saya ni susah? Kita nak ubah diri kita pun susah. Betul tak? Ini kalau kita nak ubah orang lain. Kita akui tak nak ubah diri sendiri pun susah. Nak isi kamar sampai witir pun payah. Nak isi kamar sampai duha pun payah. Nak isi kamar satu hari sujud pun payah. Diri sendiri ni, which under our control. Tahu? Yang bawa kawalan kita. Kita nak pergi, kita nak pergi. Kita nak pergi, kita nak pergi. Kita nak pegang, kita nak pegang. Kita kawalan kita. Pun nak berubah payah. Ini kan pula orang lain yang bukan kawalan kita. Betul tak? Jangan pelik lah kau nak ubah orang payah. Nak ubah diri sendiri pun susah. Ubah diri susah. Jadi, itu hakikat yang kedua lah. Kalau anak perempuan tak dengar cakap, apa yang nak pelik? Kita sendiri nak berubah susah. Kita dah 60 belajar anak lain. Tahu tak?
Tapi bukan maknanya itu lesen bagi dia untuk tidak berubah. Tidak. Ada orang dia rezekikan berubah umur 60. Ada orang umur 65 baru tahu air mutlak tu apa. Punya lambat. Itu baik tak mati tu. Kalau mati umur 63, nak cakap apa? Air mutlak tak kenal. Rukun semayang pun tak tahu. Tauhid lagi lah. Terabur sana, terabur sini. Kita akui apa? Bukan senang nak berubah. Dia bukan macam banjir. Sekali banjir, orang tua kata, sekali bah, sekali pasti berubah. Betul. Tapi hati ni dia buat senang. Balik pada hidayah. Balik pada taufik daripada Allah. Dia doa untuk manusia berubah ni, guru-guru cakap, dia macam makan ubat juga. Tahap dia macam makan ubat je. Tahu? Ada orang makan ubat sembuh, ada orang makan ubat tak sembuh. Begitu je. Sebab sembuh ni Allah yang izinkan. Tapi Allah suruh berubat, Allah suruh berubat. Allah suruh berdoa, Allah suruh berdoa. Ikhtiar kita je. Allah boleh ubah dia tanpa kita doa. Tapi kalau Allah ubah dia dengan doa kita tak pahala. Kenapa? Kita ada pahala doa gitu. Ada orang tak siapa doakan dia boleh ubah. Ada orang semua doakan dia. Bisa berubah. Juta orang doakan dia. Keluarga dia doakan dia. Ini pejabat doakan dia. Gini doakan dia. Dia asyik minta orang doa je. Doakan saya. Doakan saya. Doakan saya. Tapi dia sendiri tak ada gerak nak berubah. Doakan saya istiqamah untuk ilmu. Dia sendiri tak datang kelas. Macam mana nak berubah? Betul tak? Kita nak doa orang istiqamah kita untuk ilmu, kita kena ke arah tu. Baru boleh betul jalan dia. Ini kita rajin datang, tak rajin datang, rajin datang, tak rajin tak datang, rajin datang, tak rajin datang. Lepas tu doakan saya istiqamah. Mana logik? Betul tak logik. Memang orang boleh doakan, tapi engkau sendiri kena gerak ke arah yang kau nak. Betul tak? Kita sendiri kena gerak. Kalau kita rasa lemah, cari penguat. Cari benda yang boleh kuatkan kita. Apa? Ingat mati. Apa? Carikan kawan yang sama belajar. Baru kita boleh kuat. Rasakan rugi kau tak datang. Rasakan rugi kau dah hati. Rasakan ni taman syurga. Rasa ni tenangnya hati dalam ni. Rasakan gitu. Kau tak rasa lawan lagi. Begitu. Ramai orang doakan dia istiqamah, gini. Tapi tengok dia kelah pun tak datang. Memang kita doakan. Tapi dia sendiri tak tindakan. Betul tak? Kita nak sembuh. Cara adat dia, kita makan ubat. Kita nak ilmu, cara adat dia, kita istiqamah belajar. Tapi kalau cara adat dia pun kita tak buat, mana dia dapat ilmu? Tak ikut suruhan Tuhan. Ini dah ada anak perempuan. Allah dah beri anak perempuan. Seorang, 2, 3. Tapi tak kisah. Tengok budak-budak lah. Tak kisah anak-anak dia. Jarang kita nampak budak-budak umur 7-8 tahun kat supermarket pakai tudung. Ada. Tapi jarang kita tengok lah. Jarang kita tengok. Kalau lagi kecil 5-6 tahun lagi jarang kita tengok. Patutnya kat situ dah dididik perlahan-lahan. Kadang dia buka tudung, tak apa. Kadang pakai tudung, tak apa. Perlahan-lahan lah. Pelan-pelan. Jangan bagi dia salah faham. Apa salah faham? Yang kata dengan dia sekolah agama dia pakai tudung. Sekolah kebangsaan tak payah pakai tudung. Ini menjahannamkan budak ni punya fahaman tu. Ini yang banyak orang faham kan ni. Ini yang banyak orang faham. Hantar anak sekolah agama pakai tudung, pakai kurung. Hantar anak sekolah kebangsaan tak pakai tudung. Kenapa? Ini sekolah kebangsaan dia kata. Dia faham dengan anak gitu. Kebangsaan lain. Kebangsaan tak wajib pakai tudung. Ni kalau malang anak ni. Saya tahu ni sebab ada budak cakap saya itu.
Mama kata sekolah kekuasaan dia ikat tudung sebab ni perkuasaan. Sebab saya ada tegur lah budak ni, kenapa dia ikat tudung? Keluar agama cantik, nampak adik ikat tudung. Mama kata saya ikat tudung, sebab ni sekolah kekuasaan. Panas dia kata. Macam-macam alasan. Kita dah salah beri faham pada dia. Sekarang ni memang gitu tau. Dia jadi uniform. Budak-budak sekolah agama pakai tudung labuh. Dia pergi keluar rumah, dia akan seluar ketat. Tudung memang pakai lah. Tudung singkat. Kenapa dia tak boleh pakai tudung labuh kat sekolah? Sedangkan dia dididik di sekolah tu satu hari sampai 7-8 jam untuk pakai tudung labuh. Betul tak? Kenapa dia kat luar tu tak pakai ketalkan? Kenapa? Dia faham ini uniform. Tengok. Nampak tak? Dan kadang-kadang dia tengok cikgu-cikgu pun tak kena labuh. Betul? Bukankah didikan itu daripada penglihatan dan apa yang dia nampak? Cikgu pun tak kena labuh. Kadang-kadang ustazah pun tak kena labuh. Singkat dia tutup ustazah ni. Betul tak? Ini kenyataan tau. Kita tak nafikan. Betul Ustaz. Kadang-kadang cikgu matematik kena labuh. Kita pergi sekolah, ustazah. Saya bukan ustazah, saya cikgu matematik. Dia pula kena labuh. Nampak Orang kata pendidikan yang teladan ni tak ada sekarang. Tak ada. Anak-anak ni pula, dia faham ini uniform. Dia faham uniform Bukan dia faham inilah pakaian yang diajarkan. Yang diajarkan supaya apa? Supaya dipakai pakaian ni kat luar. Apa tu diajarkan pula Isnin, Selasa, Rabu, Khamis pakai kemeja, pakai baju biasa, pakai tie. Hari Jumaat pakai baju Melayu. Ini pun kadang benda ni tak bagus lah saya tengok. Mandi Islam ni Jumaat je. Betul tak? Itu yang kadang-kadang budak perempuan pergi ofis hari Jumaat baju kurung. Hari lain pakai baju tak kurung, pakai seluar, pakai seluar ketat, pakai gitu, pakai gini. Hari Jumaat pakai baju kurung. Nampak tak pejabat? Nampak? Dulu masa saya kerja Sabtu, saya kerja Sabtu dulu, tahun 80-an Hari Sabtu, perempuan pakai skirt macam belah lawan sama pendek. Lebih pendek dia skirt orang Cina. Betul saya cakap. Kalau zaman tu, orang tak kena tudung lah. Zaman tu kalau pakai baju kurung hari-hari, dia panggil budak kampung lah. Kenapa jadi macam ni? Sekolah dia ajar-ajar macam ni. Hari Jumaat pakai samping. Hari lain pakai baju biasa. Ada masa pakai tie. Bukan salah lah dia kata. Tapi dia beza-bezakan antara hari Jumaat dengan hari lain. Nampak? Jadi budak-budak ni dia faham gitu. Nanti dia kerja hari Jumaat dia pakai tudung. Dia pakai baju kurung. Hari lain pakailah apa nak pakai. Hari Jumaat pakai baju kurung. Sama juga. Buat tazkirah pagi Jumaat. Nampak? Buat ceramah agama hari Jumaat. Nampak? Hari Jumaat baca Yasin. Hari lain tak ada. Kan benda ni dah jadi trend Jadi budak-budak perempuan ni, dia faham itulah. Tudung labuh, uniform. Keluar, pakai jean. Hari Sabtu balik rumah, pakai jean. Tudung labuh, tak ada. Tudung labuh, hanya pakaian sekolah. Allah, Kita tak ada support tau. Nak didik anak perempuan tau. Kita tak ada support. Sekolah dia mendidik tapi tak fully support. Saya tak tahulah kalau orang tak setuju apa saya cakap. Tapi itu yang saya nampak Betul Ustaz. Betul tak? Betul. Itu yang kita nampak tau. Bagaimana nak hasilkan budak-budak yang betul-betul nak ikut pada agama ni? Kadang-kadang kita tak tahu lagi mana nak cari. Saya pergi Penang saya tengok sukan sekolah agama Sedih tau. Sedih apa tau? Budak-budak main bola, bergaduh tengah padang. Macam kekuasaan dia.
Habis supporter dia ni mencarut, tunjuk jari tengah pada pemain atas padang. Tapi ustaz kena tenang budak ni. Tapi kau macam orang perlahan ni. Tak nampak budak ni tahu agama. Kopiah tak pakai ke Tuhan lah. Tak ada syiar langsung. Kalau kita bawa orang luar, kita tengok, iya ke ni suka seorang agama ni? Mencarut. Allah. Tak pening pun saya tengok. Tak ada beza. Ali, tanya apa Ali? Okey. Barang siapa yang ada baginya dua daripada anaknya kecil, maka sesungguhnya telah tertegak ia dengan suatu yang menegakkan daripada api neraka. Ini semua kelebihan ada anak. Dan tersebut dalam khabar. Khabar ni dikatakan kata kil. Bahawa sungguhnya sekalian kanak-kanak orang Islam itu semuanya dihimpun mereka itu pada padang Muaqif pada hari kiamat. Nanti kita cek Muaqif ni apa? Dia kanak-kanak ni dia dikatakan kanak-kanak bukan Islam ni kalau mati dia dikatakan menjadi pelayan syurga. Nanti saya cek boleh Saya tengok kitab Jawi saya. Muaqif ni apa? Dulu ada tanda ni Muaqif ni. Maka firman Allah Ta'ala bagi segala malaikat, bahawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk syurga. Maka berkatalah bagi mereka, bagi segala kanak-kanak itu oleh malaikat khazanah. Ada seorang malaikat dipanggil khazanah. Marhaban badra lil muslimin. Dapat kesukaan, selamat datang dan keluasan dan kesenangan segala anak-anak cucu bagi sekalian orangnya Islam. Dia kata dengan budak-budak ni, kau ni mati kecil-kecil, kau belum balik, kau tak dosa. Mari marhaban, selamat datang, mari masuk. Wahai anak-anak orang Islam, anak cucu orang Islam, mari masuk. Masuklah kamu, orang kamu, tiada dihisap atas kamu. Memang tiada dihisap sebab dia ni belum lagi berusaha, dia belum balik. Maka berkatalah segala anak-anak itu, di manakah segala bapa kami? Di manakah ibu kami? Bahawa sesungguhnya sekalian ibu bapa kamu tiada boleh mereka itu seumpama kamu. Dia kata mak bapak kamu tak boleh jadi macam kamu. Tiada dihisap semua. Kerana atas mereka itu banyak dosa. Dan beberapa tuntutan orang. Dosa satu hal. Orang klaim macam-macam kat mak bapak dia. Umpat, hutang tak bayar. Kadang-kadang dia tak jawab. Majikan dituntut oleh pekerja. Pekerja tipu majikan. Majikan pula tuntut pada pekerja. Maknanya banyak tuntutan orang ke atasnya. Maka mereka itu lagi dikira-kira mereka atas tu. Mereka sedang dihisap. Budak-budak ni, kecil ni tak nak masuk syurga. Mana mak aku, mana bapak aku, dia kata. Itu mak bapak dia. Malaikat kata, mak bapak engkau bukan macam engkau. Engkau ni tak ada dihisap. Mak bapak engkau ni sedang dihisap. Sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami. Budak-budak ni kata, wahai malaikat, tahukah engkau, mereka ni dulu sabar, yakni kematian kami. Sabar dengan apa? Mengharapkan pahala pada hari ini. Hari ini apa? Hari kiamat ni. Maka mereka menjerit-jerit semuanya di atas pintu syurga akan sebagai menjeritnya sangat. Dia jerit, mana mak bapak kami? Mana mak bapak kami? Mereka dulu masa kami mati, mereka sabar. Kenapa mereka sabar? Mereka mengharapkan pahala pada hari ini. Maka berfirman Allah, padahal Allah lebih mengetahui siapa menjerit ini. Maka berkata malaikat, hai Tuhanku, segala anak orang Islam. Berkata mereka itu, tiada kami sekalian masuk syurga, melainkan segala bapa-bapa kami dan segala ibu kami. Dia jerit dekat pintu syurga, budak-budak ni kata, kami tak nak masuk syurga.
Selagi mak bapak kami tak ada kami, masuk syurga. Kenapa? Mereka dulu bila kami mati, mereka sangat sabar. Kerana mereka harapkan pahala pada hari ini. Mana mereka? Dia jerit. Allah Ta'ala tanya, siapa menjerit tu? Sedangkan Allah mengetahui. Memang Allah tahu pun siapa jerit. Tapi dia tanya, siapa jerit tu? Malaikat kata, ini budak-budak kecil dulu, orang Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman, ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa kamu dan ibu bapa kamu, lalu ke syurga. Maka Allah kata, pergi cari bapa dia ni, lepas tu biar budak-budak yang pimpin dengan bapa dia ni, masuk dalam syurga. Faham tak cerita ni? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Faham tak? Faham Ustaz. Azurah tanya Azurah. Maaf ya Ustaz, saya nak tanya. Tapi ni luar tajuk kalau kan contoh kita tidur membelakang suami, berdosa ke? Berdosa ke Ustaz? Kalau suami kata okey tak apa. Oh, kena minta izin dia lah Ha. Kalau Kalau belakang sebab bergaduh, ni tak boleh. Oh. Lepas tu, saya nak cerita kan. Adik saya ni, bawah saya ada berapa orang meninggal Satu, dua lah katnya. Bawah saya ada 2 orang meninggal. Atas saya 3. Bawah saya yang kembar dengan adik bongsu saya sekarang meninggal. Bawah dia seorang lagi meninggal. Yang bawah adik saya tu Hairah. Yang bawah lagi tu Harmizi. Bawah lagi saya meninggal. Jadi, mak saya dah balik rumah. Jenazah adik saya ni belum balik. Jadi waktu saya kecil lagi lah. Saya masa tu belum sekolah menengah. Saya dengan adik bongsu saya ni lebih kurang 8 tahun kot. Betul lah. Jadi saya ingat lagi. Bila nak terima jenazah ni, tuan rumah ni, mak engku. Kami panggil dia mak engku lah. Dia orang baru. Mak engku ni duduk atas rumah lah. Dia rumah cuma 2 tingkat. Dia atas tuan rumah, bawah tu masih sewa dia. Jadi bila bapak saya ni dengan kawan dia bawa balik jenazah ni, ada seorang lagi polis ni bawa balik mak saya. Jadi jenazah ni balik kemudian lah. Anak baby kecil kan, baru lahir meninggal. 3 hari kat hospital. 3 hari kat hospital baru meninggal. Doktor kata sebab dalam perut dia terimpit dengan adik saya yang bongsu tu. Jadi bila balik ni mak saya menangis lah. Saya ingat lagi peristiwa tau. Masa tu mak engku ni ada rumah. Mak engku dia kata, Som, arwah mak saya ni Kalsum. Som, kau jangan nangis Som, dia kata. Nanti ke akhirat nanti, dia pegang tangan kau, masuk syurga. Ni tuan rumah ni, mak engku ni ajar kami mengaji lah. Ajar kami mengaji. Ajar budak kawasan ada mengaji lah, mengaji Quran. So saya ingat lagi peristiwa tau. Saya ingat saya tengok mak saya nangis. Dan tuan rumah dia kata, Som, kau jangan nangis Som. Besok ke akhirat, budak-budak ni pegang tangan kau masuk syurga. Perkataan tu yang saya dengar lah. Ni kan, disebut Nabi ni. Mak saya 5 orang anak dia meninggal. Dia pernah cerita dengan saya, dia mimpi anak-anak dia yang meninggal ni datang jumpa dia. Dia kata dah besar-besar dah, dia kata. Dia kata dia dulu masa sihat, dia kata nanti biarlah anak-anak ni pimpin masuk syurga. Ni perkataan dia cakap saya ni. Masa dulu dia belajar agama kat surau, dia belajar semua ni, dia tahulah. Ramai yang tanya. Cepat. Dapat tanya. Assalamualaikum Ustaz. Sikit nak tanya pandangan Ustaz, kalau anak-anak perempuan yang belum balik ni, kalau kita hantar ke taekwondo, aktiviti macam tu sesuai tak Ustaz? Kalau ada campur lelaki perempuan, tak sesuai. Kalau pakaian tak tutup aurat, tak sesuai. Kalau ada tafakur, tak sesuai. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, lagi? Ustaz nak tanya. Kalau kita jiran kita dah umur 80 Ustaz, tapi dia kalau pergi sidai kain, tak tutup aurat kita, wajib nasihatkan ke dia kan Ustaz? Kita boleh tegur dia. Cara yang paling baik. Kalau cakap dengan dia, dah 80 dah, nak mati dah. Yang itu. Kena baling kain tu. Tegur dia, kalau tak dapat tegur dia, doakan dia. Hari-hari doakan dia.
Itu yang paling baik lah. Azura tanya apa? Dah tanya tadi Ustaz. Okey, Darus. Darus tanya. Wah, tanya Wah. Okey Ustaz, kalau katakan adik kita Ustaz, dia pegang tangan mak bapak kita. Macam abang-abang dia tak mampu menolong Ustaz. Ada boleh menolong abang Ustaz? Adik kita meninggal, Ya. dia pegang tangan bapak kita. Ya betul. Abang-abang dia macam mana Ustaz? Ada yang tolong abang dia Ustaz? Abang tak masuk. Oh, okey Ustaz. Okay, Ustaz. Abang tak masuk lah. Tapi setiap adik-beradik yang masuk surga, dia berhak memohon syafaat untuk adik-beradik yang masuk. Okey, terima kasih Ustaz. Dia kawan, dia boleh syafaat dengan kawan. Dengan syarat kawan ni sama mengaji dengan dia. Sama buat tahan dengan dia. Sama pergi surau dengan dia. Dia boleh syafaat dengan kawan dia. Dia boleh mohon syafaat. Keluarga, boleh syafaat dengan keluarga. Guru, boleh syafaat dengan anak murid. Ni prosedur dah. Prosedur dia. Dalam kita kata nanti ada 5 orang lelaki, dia pergi menghadap Allah, dia kata, Ya Allah, dulu kami ni 6 orang, sama taat pada engkau. Tapi seorang ni kami tak jumpa di syurga. Rupanya dia ada di neraka. Ya Allah, apalah kiranya kami mohon, engkau keluarkanlah dia sebab dia dengan kami sama dulu buat taat pada engkau. Mungkin dia buat dosa, tak tahulah. Maka Allah keluarkan dengan syafaat kawan dia. Sebab tu dia carikan kawan yang baik. Okey, Mas Surah, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bagaimana dengan kalau yang mati tu anak non-Muslim? Anak non-Muslim, itu yang dia katakan menjadi pelayan di syurga kan? Pada kil lah, pada pendapat kata itu. Pelayan. Nur Azizah, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau macam kata adik-beradik tu ada lelaki perempuan, maksudnya kalau macam yang abang-abang tu dia jadi wajib ke nasihat adik dia perempuan ataupun serah pada ibu bapa, atau yang abang-abang ni memang memikul tanggungjawab yang sama atas kesalahan yang adik perempuan dia buat Ustaz? Dia tak berikut tanggungjawab, tapi dia kena nasihat. Tanggungjawab dia tak tahu apa. Tapi dia masih kena nasihat. WhatsApp ke, buat nasihat cara gurau ke, pandai-pandai kita lah, betul lah kita kena bijaksana. Maksudnya kalau macam kata dia tak nasihat adik dia, adakah macam akhirat besok dia pun akan dituntut Ustaz? Ya. Kalau dia nasihat dia tak nak ikut, cerita lain. Okay, terima kasih. Cara tu nak kena betul. Cara nasihat tu kena betul. Okay, Rosli. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, nak minta pandangan atau pandangan lah. Sebab saya kiranya saya adik-beradik wife saya ada 2 orang, kiranya dua-dua perempuan. So sekarang ni sebagai abang ipar lah. So saya nak tanya macam mana cara teguran untuk adik tu, sebab adik tu kalau berdepan dengan saya tu dia pakai tudung lah. Tapi bila dia sebenarnya dia dah bekerja, tapi bila dia keluar dating dengan dia punya kawan lelaki, macam mana saya nak tegur dia? Tegur ni cara kita bijaksana kita lah kita nak tegur. Satu, kita mesti jadi orang yang dia nampak dia boleh hormat. Tu. Kalau dia tengok kita pun dia tengok macam orang biasa lagi teruk, mana dengan dia kita. Dia mesti nampak kita ni, dia mesti tengok kita macam mana dia tengok orang dia hormati. Mana contoh tu Ustaz? Contoh lah. Yang contoh. Dia contoh. Jadi bila dia datang rumah berbual-berbual, perlahan-lahan kita masukkan apa perkataan dakwah kita dah. Tak boleh panggil Amir ni, aku nak ceramah dengan kau. Buang gitu. Mungkin ada adik keluarga, kita buat adik keluarga, panggil dia sekali, kita panggil ustaz, pergi ceramah sikit. Kita tak pandai, kita bagi dia nasihat. Lepas tu kita papas lah apa-apa kata nasihat, kata-kata ulama, kita pakai WhatsApp dia, masuk dalam keluarga. Itu juga nasihat. Kita bagi dia link, kita belajar agama, itu juga cara kita. Betul tak? Apa whatever mean, kita tengok apa dia kaedahnya kita rasa sesuai, kita buat. Pokoknya nanti dia tak boleh dakwa kita kat akhirat. Mak ipar aku ni tak ambil kisah pada agama.
Nampak aku buat tak baik. Ni kita takut. Okey. Okey Ustaz. Okey, cukup begini. InsyaAllah nanti jumpa. Kita hintailah pukul 2.30 nanti. Kalau ada online. Tengok. Saya insyaAllah saya buat online. Cuma saya ambil handphone, saya letak sini je. Itu je. Tapi slide tak nampak. Slide saya bagi orang UM tengok. Nanti slide tu nanti saya beri kemudian. Tapi online Baik, tu, Ustaz. kalau InsyaAllah. internet okey sana, dekat dalam dewan tu okey. Boleh dengar saya punya audio je lah. Dengar video. Okey, Ustaz. InsyaAllah. Baik. Nanti sana, nanti saya beri kemudian. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.